Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 6? Hari ini insya Allah kita akan mempelajari subjek Tauhid. Tauhid ialah pelajaran yang membincangkan tentang ketuhanan, tentang kepercayaan, tentang keimanan. Adakah kamu seorang Muslim? Adakah kamu percaya kepada Allah? Di dalam tauhid akan dibicarakan, di dalam tauhid akan dibincangkan, di dalam tauhid akan diperincikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama ialah mu'jizat. Mukjizat yang paling terkenal adalah Al-Quran. Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan. Al-Quran, mukjizat yang paling terkenal ialah Al-Quran. Kalau keluar soalan, berikan contoh mukjizat, terus tulis Al-Quran. Tapi perlu berhati-hati sebab mukjizat ada dua. Yang satu jawapannya Al-Quran, yang satu jawapannya bukan Al-Quran. Apa dia yang Al-Quran dan apa dia yang bukan Al-Quran? Mari, jom sama-sama kita pelajari. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyebut pengertian mukjizat. Apa itu mukjizat? Apa itu mukjizat? Apa dalil yang menyuruh kita supaya beriman dengan mukjizat? Apa dalil? Apa dalil? Apa dalil yang menyuruh kita supaya beriman dengan mukjizat? Yang kedua, berapa bahagian mukjizat? Mukjizat ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak betul tu. Mukjizat ada 2 sahaja. Nanti kita akan belajar. Yang seterusnya, contoh mukjizat. Contoh mukjizat tadi kita cakap apa? Al-Quran. Itu baru satu, ada banyak lagi ya. Yang seterusnya, yang keempat, tujuan. Kenapa perlu ada mukjizat? Kalau tiada mukjizat tidak bolehkah? Kenapa mesti ada mukjizat? Mesti ada mukjizat. Kalau tiada mukjizat akan jadi apa? Begitu. Okey? Mesti, okey. Mestikah kamu makan? Mestikah kamu makan? Mestilah makan. Kalau tidak makan, tidak bolehkah? Mana boleh. Laparlah nanti. Jadi tujuan. Jadi kenapa? Kenapa kamu makan? Kenapa? Kenapa mukjizat tu perlu ada? Apa tujuan mukjizat tu ada? Kenapa?
Pengertian mukjizat. Mukjizat ialah perkara luar biasa. Perkara luar biasa. Perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasul pilihannya. Okey, mukjizat ni Allah yang beri. Mukjizat ni Allah yang beri. Mukjizat ni Allah yang beri. Allah beri apa? Allah beri perkara yang luar biasa yang tidak ada pada kita. Okey, kita manusia biasa tidak ada kelebihan ini. Kita orang biasa tidak ada mukjizat ini. Kita orang biasa tidak ada kelebihan ini. Kita orang biasa tidak ada mukjizat ini. Mukjizat tidak dapat ditandingi atau dilawan. Sini kau, lawan bagi kita. Kau kuat ke? Aku kuat. Sini bah, lawan bagi kita. Tidak, mukjizat tidak dapat ditandingi. Mukjizat tidak dapat dilawan. Bom, tidak dapat dilawan. Kenapa? Kenapa mukjizat ini tidak dapat dilawan? Sebagai cara untuk membuktikan kebenaran kerasulan seseorang rasul. Dalil beriman kepada mukjizat. Dalil nakli. Siapa yang suruh kita beriman dengan mukjizat? Allah. Betul ba Allah cakap berimanlah dengan mukjizat? Ya ba, ada ba Allah cakap berimanlah kepada mukjizat, percayalah kamu mukjizat. Apa dalil dia? Cuba bagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sa. Nu. Ri. Him. A. Dua harakat ni. Ya. Tina. Sanurihim ayatina. Sanurihim ayatina. Hafal sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina. Sanurihim ayatina. Sanurihim ayatina. Sanurihim ayatina. Sanurihim ayatina. Artinya, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Akan kami perlihatkan kepada mereka sanurihim tanda-tanda kekuasaan kami. Ayatina. Sudah hafal? Kalau belum hafal, ulang-ulang. Ya, ulang-ulang tengok video sampai kamu terhafal. Sebelum sampai kelas yang seterusnya. Sebab kalau kelas yang seterusnya, pelajaran baru sudah. Jadi sebelum sampai kelas yang seterusnya, hafal-hafallah kamu ya. Okey, bahagian yang ditunggu-tunggu. Bahagian dan contoh mukjizat. Mukjizat terbahagi kepada dua. Mukjizat terbahagi kepada dua. Mukjizat terbahagi kepada dua. Mukjizat terbahagi kepada dua. Yang pertama maknawi, yang kedua hissi. Yang pertama maknawi, yang kedua hissi. Yang pertama maknawi, yang kedua hissi. Maknawi tidak boleh dilihat.
hissi boleh dilihat. Maknawi tidak boleh dilihat, hissi boleh dilihat. Maknawi tidak boleh dilihat, hissi boleh dilihat. Maknawi tidak boleh dilihat, hissi boleh dilihat. Ikut. Maknawi tidak boleh dilihat, hissi boleh dilihat. Maknawi tidak boleh dilihat, hissi boleh dilihat. Maknawi tidak boleh dilihat, hissi boleh dilihat. Mukjizat maknawi yang tidak boleh dilihat, contohnya apa? Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak boleh dilihat. Jadi yang ini depan kita ni sekarang apa? Macam mana Al-Quran tidak boleh dilihat? Anak-anak tahun 6 yang dirahmati Allah sekalian. Kamu sudah besar. Kamu boleh fikir, Al-Quran ni jatuh daripada langit kah? Ni Al-Quran ni jatuh daripada langit kah? Jatuh. Oh Al-Quran datanglah kau, oh Al-Quran datanglah kau, nak ambillah dari langit, nak Al-Quran turun dari langit. Al-Quran ini tidak turun dari langit. Al-Quran ini tidak turun dari langit. Al-Quran ini tidak turun daripada langit. Ini, kertas ni, di print ini di kedai, dicetak ini di kilang. Dan malahan ada Al-Quran yang ditulis dengan tangan di Makkah sana. Di tempat yang Kaabah warna hitam tu, Al-Quran ini ditulis. Ini tidak turun dari langit. Ini dibeli. Atau kadang-kadang dikasih hadiah sama orang. Jadi Al-Quran mana yang diturunkan dari langit ni? Al-Quran mana yang tidak dapat dilihat ni? Ya, kalau sudah namanya Al-Quran tidak dapat dilihat, macam mana kita lihat? Memang tiada lah tu Quran yang turun dari langit tu. Okay? Maksudnya Al-Quran yang turun dari langit tu bukan ini. Mukjizat Al-Quran yang turun dari langit bukan ini. Ini Al-Quran, ya, tapi ini dibeli. Dibeli, dinampak Qurannya, nampak. Ada Quran yang tidak dinampak tapi dirasa. Satu-satunya mukjizat maknawi yang tidak dapat dirasa, yang dapat dirasa tapi tidak dapat dilihat ni adalah Al-Quran. Mana Al-Quran tu? Tidak dapat dilihat. Sebelum Quran ni dicetak, sebelum Quran ni dijual, sebelum Quran ni sampai di rumah saya, Quran ni datang daripada Allah. Quran ni datang daripada Allah. Bukan dalam bentuk cetakan. Quran ini datang daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril alaihi salam. Jadi itulah yang betul-betul pertama dinamakan Quran, dan Quran itu tidak dapat dilihat oleh kita. Tetapi dapat dirasa. Okey? Tidak dapat dilihat tapi dapat dirasa. Mukjizat apa namanya? Mukjizat maknawi. Kalau jelas, alhamdulillah. Kalau jelas, cakap alhamdulillah. Oh, bukan Quran ini yang turun dari langit, tapi Quran yang sebenar yang turun dari langit daripada Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril. Allah tidak bagi ini sama Nabi Muhammad. Allah bagi Al-Quran. Ya, ini Al-Quran tapi bukan Quran yang ini yang Allah bagi. Masa Allah bagi Quran yang ini kepada Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad ambillah. Tidak. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan ini, dan namanya adalah mukjizat maknawi. Tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Apa namanya? Al-Quranul Karim. Mukjizat apa? Maknawi. Mari kita pindah ke seterusnya. Mukjizat hissi. Mukjizat hissi. Ustazah sebut huruf sin macam ular kan? Hissi. Jadi ingat, mukjizat hissi ni dapat dilihat, dapat dilihat, dapat dilihat, dapat dilihat. Contohnya apa? Ada banyak contoh mukjizat hissi. Mari kita go through satu per satu.
Bismillahirrahmanirrahim. Contoh mukjizat hissi bagi Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim. Ya, ada banyak nabi. Jadi, kalau kamu tidak mampu ingat semua, ingatlah sedikit. Okey? Bismillah, kita mulakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haus, mau air. Ya Allah, panasnya ya Allah panas. Mau air. Ini air kan? Kamu bayangkan ya, ini air tidak banyak. Air ini tidak banyak. Kalau satu labuan tiada air, pernahkah kamu tinggal di labuan tiada air kita? Pernah? Pernah kamu tinggal di labuan tiada air kita? Saya pernah tahun lepas. Tahun lepas tu tiada air. Ya Allah, pecah batangki diranca-ranca. Macam mana kita minum? Macam mana kita mandi? Nah, tiada air kita. Jadi, masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air yang ada sangat sedikit. Cuaca sangat panas. Dalam keadaan semua berperang. Kalau berperang, aktiviti yang sangat memerlukan air yang sangat banyak. Jadi baru air tiada. Jadi apa yang berlaku? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan jari jemari baginda di dalam bekas air dengan tidak semena-mena. Air yang sedikit itu mencukupi satu labuan. Air yang sedikit ini mencukupi semua tentera. Air yang sedikit ini mencukupi semua keperluan. Untuk minum, untuk mandi, untuk itu, untuk ini. Padahal sebenarnya air itu sikit sahaja. Ya, apa itu mukjizat? Mukjizat ialah perkara luar biasa yang tidak ada pada kita manusia biasa. Diberikan kepada Rasul dan Nabi yang tertentu sahaja. Contohnya, air terpancar dari celah-celah jari baginda. Masa perang, air ada sikit sahaja. Masa perang, air ada sikit sahaja. Nabi letakkan jari baginda di dalam bekas air, terpancar air dari jari jemari baginda. Air yang sedikit itu akhirnya mencukupi seluruh tentera. Cuba kamu bayangkan, itu hari di labuan tiada air. Lepas tu ada satu orang datang dan simpan tangannya di dalam air. Kamu pikir tangannya tu boleh mengeluarkan air kah? Mana boleh? Nabi je yang boleh. Jadi itu namanya apa? Kalau Nabi je yang boleh, mukjizat. Jelas? Kita beralih pada contoh yang seterusnya. Bulan terbelah menjadi dua. Kamu nampak ni bulan? Siapa pernah nampak bulan terbelah dua? Bukan bulan yang separuh tu. Kan bulan pernah separuh. Tidak, ini bulan yang penuh ni terbelah dua. Yang separuh ada di situ, yang separuh pun ada juga di situ. Nah, kalau bulan yang kita tengok yang bulan separuh tu, dia memang separuh. Yang sebelah dia memang tertutup, memang tiada. Tapi ini bulan penuh, ada di sebelahnya separuh, ada di sebelahnya separuh. Jadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiada pada orang lain adalah bulan terbelah menjadi dua. Cuba kamu yang belah bulan, bolehkah? Tidak boleh. Mukjizat tu apa? Mukjizat ialah perkara luar biasa yang hanya ada pada Rasul dan Nabi dan tidak ada pada kita orang biasa. Yang seterusnya, tertinggal mim. Menyembuhkan mata Sayyidina Qatadah bin Nu'man. Sahabat, semasa perang ada satu racun. Ada satu panah. Ada satu panah yang ada racun. Panah tu beracun. Dihalakan ke arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak dipanah. Tetapi Sayyidina Qatadah nampak tu busur panah sampai dekat Rasulullah. Sayyidina Qatadah datang
Datang cepat-cepat datang. Untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada terkena panah. Apa yang terjadi kepada Sayyidina Qatadah? Panah itu tertusuk mata Sayyidina Qatadah. Apa yang terjadi? Mata Sayyidina Qatadah terkeluar. Jatuh ke pipi. Mata Sayyidina Qatadah terkeluar, jatuh ke pipi. Jadi yang ini matanya tiada, di sini sudah tuh, di pipinya matanya goyang-goyang tuh mata dia. Jadi apa yang berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap doa, minta doa pada Allah dengan tidak semena-mena. Mata yang terkeluar tadi tu, lugai-lugai itu yang terkeluar tu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuba kamu buat adikmu begitu. Adikmu mata dia terkeluar, adik kamu ataupun orang di sebelah kamu sekarang ni mata dia terkeluar. Cuba kamu masukkan balik, dapatkah? Tidak dapat. Jadi mukjizat ni hanya ada pada Nabi dan Rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kekuasaan atau bukti kerasulan dan tidak dapat dilawan atau ditandingi oleh kita manusia biasa. Nabi yang seterusnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nampak ni? Nampak gambar tu? Nampak slide tu? Nampak ni? Nampak? Ada kipas berpula. Okey, sekarang saya akan pegang api ni. Panas. Api panas. Saya pegang lagi sekali. Cari pasal kan? Cari gaduh sama api kan? Panas. Mau saya pegang lagi sekali kah? Saya pegang sekali lagi. Saya tahan. Saya cuba tahan. Panas. Okey, tidak boleh. Jadi kita manusia biasa. Kesimpulannya, mukjizat ni hanya ada pada Nabi dan Rasul sahaja, tidak ada pada kita manusia biasa. Nabi Ibrahim alaihi salam kisahnya apa murid-murid? Nabi Ibrahim alaihi salam kisahnya dibakar hidup-hidup. Api besar, paling besar, api marak, api panas disediakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam berada di dalam api. Sini api, sini api, sini api. Dia dibakar. Tapi dia tidak panas. Tadi saya pegang api yang kecil ni, panas betul. Ya Allah, tidak tahan saya. Tapi Nabi Ibrahim dalam api yang cukup besar, dalam api yang sangat besar, dalam api yang sangat panas, dalam api yang sangat marak, tidak kepanasan. Nabi Ibrahim diam-diam je. Dia tidak panas. Okey? Ayat Quran dalam ayat Quran ada ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kuni bardan, jadilah kamu sejuk. Wahai api, jadilah kamu sejuk. Kuni bardan wa salaman, dan selamat dan tenang je di situ. Tidak payah kalau api kan tenang je. Salaman, selamatkan, lindungi Ibrahim, ala Ibrahim. Jadilah kamu tenang, sejuk, diam-diam je. Jangan apa-apakan Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Jadi kalau kamu demam panas, cuba kamu baca ya naru, kan panas. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ala kita lah tu. Ala orang yang demam lah, ya. Jadi Nabi Ibrahim mukjizatnya apa? Dia dibakar hidup-hidup tapi dia tidak panas. Dia sejuk. Cuba kalau kita tidak boleh kan? Jadi mukjizat ini adalah perkara yang diberikan, perkara yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi atau Rasul dan tidak ada pada kita orang biasa.
Seterusnya, Nabi Musa alaihissalam ada laut terbelah. Ini tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kamu tengok betul-betul, kamu pegang tu tongkat tu, kamu pegang. Kamu pegang tu tongkat tu. Ya, dengan tongkat tu, kamu pegang pegang skrin. Dengan tongkat tu, Nabi Musa membelah laut. Laut tidak boleh dibelah ya. Laut tidak boleh dibelah. Kamu pernah dengar pepatah air dicincang tidak akan putus? Kamu pegang tongkat tu, air dicincang tidak akan putus, air dicincang tidak akan putus. Tapi Nabi Musa belah laut, bukan lagi belah air, belah laut, belah laut. Terus nampak tu dasar lautan. Okay, jadi boleh berjalan-jalan di dalam laut. Okay, yang seterusnya ialah tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular. Tada! Tongkat ni, masa Nabi Musa mau berlawan dengan orang kafir, dengan ahli-ahli sihir. Jadi dorang tanya, apa konon kehebatanmu Nabi Musa? Cuba tunjukkan. Jadi Allah bilang, lemparkan tongkat kamu. Lemparkan tongkat kamu. Lemparkan tongkat kamu. Jadi apa yang berlaku? Tongkat yang tadinya tongkat tu kan, yang pertama ni tongkat kan lurus tongkat ni. Jadi kan kayu. Jadi baru bila dibaling, tongkat ni terus bertukar menjadi ular. Tongkat bertukar menjadi ular. Lepas tu apa yang berlaku? Ular yang tongkat Nabi Musa ni memakan semua ular-ular yang ada di medan perbahasan. Okay? Perbahasan tu maksudnya orang kafir cakap Fir'aun lagi bagus. Tidak, Nabi Musa tetap mengajak orang ramai kepada Islam. Sembahlah Allah, percayalah Allah. Tidak, kami hebat. Tengok ni ular kami. Kau tidak takutkah dengan ular kami? Memang ular dorang tu menakutkan sangat. Tapi ular yang Nabi Allah Musa lemparkan daripada tongkat tu lebih besar dan memakan semua ular yang berbisa yang ada di situ. Okey? Nabi yang seterusnya ialah Nabi Isa alaihissalam. Laut terbelah ni salah bukan lah? Salah. Nabi Isa. Okey, sekarang perhatikan gambar ini. Kamu nampak apa? Ni apa ni binatang ni? Cuba sebut nama dia apa? Kamu kenal ke juga binatang ni? Mana tahu lama sudah tidak keluarkan jadi kamu lupa. Kamu lupa apa nama binatang ni? Ini nama dia burung. Tu bunyi burung Okey. Apa kelebihan ataupun apa mukjizat Nabi Isa alaihi salam? Tengok ni gambar ni, ingat. Okey. Burung ni datang dari mana? Dari telur ke daripada beranak? Daripada telur. Ni telur cantik kan? Warna biru lagi. Jadi kelebihan Nabi Allah Isa ni apa? Nabi Isa ambil tanah yang kita jalan tu, dia ambil. Kamu pernah main tanah liat ke dulu kecil-kecil? Ya, kamu pernah main tanah liat kan? Cuba kamu buat tanah liat tu bentuk burung. Okay, buat bentuk burung. Lepas tu kamu tiup. Kamu tengok hidup ke tidak tu yang tanah liat yang kamu buat tu? Dia jadi burung tak? Dia terbang tidak? Okey, kalau Nabi Isa, dia sudah buat begitu, sudah buat bentuk burung, sudah ada kepaknya, sudah ada mulutnya, sudah ada ekornya. Jadi apabila Nabi Isa berkehendak, yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang beri ya, bukan Nabi Isa yang pandai-pandai, oh jadi burung, aku hebat. Tidak. Tanah liat tu, tanah yang dikepal-kepal tu tadi, jadi burung betul-betul. Baru terbang lagi burungnya, baru ya, hidup lagi, berbunyi lagi burungnya. Tapi kalau kita manusia biasa buat begitu, tidak jadi tu. Okay, Nabi Musa buat burung daripada tanah. Kalau kita orang biasa, memang tidak boleh. Okay, ingat ya. Okay, seterusnya Nabi Yunus alaihissalam. Apa mukjizat hissi bagi Nabi Yunus alaihissalam? Tengok mulut ikan ni. Ni ikan ni, tengok mulut dia. Besar ke kecil? Cuba masuk dalam tu. Masuklah, simpan tangan kamu di situ. Simpan di skrin. Masukkan tangan dalam tu. Okey, Nabi Yunus alaihissalam, mukjizat Nabi Yunus alaihissalam ialah ditelan oleh ikan.
Okey, Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan. Ni ikan ditelan oleh ikan. Kemudian setelah beberapa hari, 40 hari kalau saya tidak salah, mulut ikan tu terbuka balik dan Nabi Allah Yunus keluar dengan selamat dari mulut ikan dan didamparkan di tepian pantai. Di tepi pantai. Yang pertama tu Nabi Allah Yunus tu ditelan di tengah-tengah lautan. Ditelan di tengah-tengah lautan. Okey, selepas 40 hari, selepas taubatnya diterima, Nabi Allah Yunus didamparkan di tepi pantai. Mulut ikan tu dibuka balik dan dihantar Nabi Yunus ke sebelah pantai, di pesisiran pantai. Mungkin di Pancur Hitam, siapa tahu. Yang penting di tepi pantai lah ya, bukan di sini ya. Okey, yang seterusnya ialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Hai. Assalamualaikum. Siapa nama kau? Oh. Kau sudah makan? Oh. Apa? Oh. Tidak, tidak. Boleh, boleh. Okey. Bye. Assalamualaikum. Oh ya, tadi saya bercakap sama ikan. Apa kelebihan Nabi Sulaiman alaihi salam? Nabi Sulaiman alaihi salam dapat bercakap dengan binatang. Dia faham bahasa binatang dan binatang pun faham apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang tidak ada pada manusia biasa yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasul untuk membuktikan kerasulannya. Saya tidak boleh bercakap dengan ikan. Ikan tu pun tidak boleh bercakap dengan saya. Tapi Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan apa jua binatang dan apa jua binatang dapat memahami Nabi Sulaiman alaihi salam. Okey, tujuan mukjizat. Kenapa perlu ada mukjizat? Kalau tiada mukjizat tidak boleh ke? Bayangkan Nabi dengan Rasul tiada mukjizat. Apa yang akan terjadi? Adakah orang ramai akan memeluk Islam? Tidak. Okey? Jadi tujuan mukjizat ni ada ialah membuktikan kebenaran Nabi dan Rasul, menguatkan ajaran atau syariat yang disampaikan Nabi dan Rasul, mengalahkan musuh yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Oh, pencabar mukjizat tidak berupaya untuk melawan atau menandingi mukjizat Nabi dan Rasul. Jadi, kenapa mukjizat ni ada? Untuk mengalahkan musuh. Contohnya, marilah masuk Islam. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Aku tidak mau Islam, aku tidak mau Islam, aku tidak mau Islam. Kau ni bukan hebat pun, aku hebat. Apa buktinya? Contohnya mukjizat hissi yang sudah disebutkan tadi. Jadi bila ada mukjizat hissi, orang-orang yang melawan Islam ni tadi akan lembut hatinya dan akan tergerak untuk menerima Islam. Tahun 6 yang hadir kelas Ustazah Hidayah. Allah Maha melihat. Tahniah, anda seorang yang jujur. Tulis nombor 1 jika hadir. Murid tetap dikira sebagai hadir ke kelas pada hari berkenaan walaupun murid mengikuti pengajian pada hari berikutnya. Tulis nombor 1 jika hadir. Contohnya, hari ini kelas Tauhid. Tapi kamu tidak tengok video Tauhid hari ini. Tapi kamu tengok video Tauhid hari besoknya mungkin. Kamu tetap dikira sebagai hadir walaupun tidak hadir pada hari yang sepatutnya.
Alhamdulillah, kelas kita telah sampai ke penghujungnya. Mohon tindakan ibu bapa atau anak untuk mengisi borang kehadiran murid ke sekolah. Sekiranya anda telah menonton video ini hingga ke penghujungnya, mohon isi borang ini sebagai bukti kehadiran murid ke sekolah. Sekiranya anda tidak mengisi borang ini, anda dianggap tidak hadir ke pengajian ini pada hari ini, walaupun anda telah menonton video ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam kelas yang akan datang.